Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Puji Tuhan pada pagi ini kita boleh kembali bertemu. Perkenalkan nama saya Ivan Christian Bapak Ibu. 感谢主的恩典，今天我们可以见面。我介绍我的名字就是一番传道。 Saat ini saya melayani di STT Amart Agung dan saya ingin menyampaikan salam juga dari dosen-dosen kepada Bapak Ibu sekalian dan kiranya pelayanan kita boleh Tuhan berkati terus bersama-sama. 这个时候，我侍奉在大使命神学院，我也代表大使命神学院所有的教授、院长向大家问安。但愿我们每一个人可以把我们来好好的侍奉我们的主。 Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama Yohanes 14 ayat yang ke-6. 请弟兄姐妹们翻开你们的圣经，是在约翰福音14章第6节。 Satu ayat saja, Yohanes 14 ayat yang ke-6. 只有一节，约翰福音14章第6节。 Saya mengajak bagi kita yang berbahasa Indonesia untuk membacanya bersama-sama, kemudian juga yang berbahasa Mandarin membacanya bersama-sama. 先用印尼文呢一同来念。 Yohanes 14 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 约翰福音14章第6节，请大家开声来念。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。” Bapak Ibu sekalian, foto di layar ini adalah sebuah foto yang diambil pada saat uji coba bom atom pertama di dunia ini. 弟兄姐妹们，你们所看到的图片，就是当时第一次来试验所创的这个原子弹。 Dan foto ini diambil setelah 25 milidetik setelah bom diledakkan. 这个是看到是2500米，当这个原子弹被爆发以后。 Bapak Ibu sekalian, foto ini menunjukkan kepada kita dampak bom atom itu enggak sampai 1 detik, itu ledakannya sudah sampai 250 meter. 我们可以看到，不到1秒钟，这个原子弹爆炸以后，可以到达这么长、这么远的地方。 Ledakan ini 2,5 kali panjang lapangan sepak bola, Bapak Ibu. 它的长度2侧比于这个足球场这么的宽大。 Membayangkannya saja saya takut sekali. 我想象到，感觉到非常的可怕。 Dan apalagi kalau saya hadir pada waktu itu dan menyaksikan ledakan yang begitu dahsyat yang dihasilkan oleh manusia. 若是当时我有在场，可以看到人民所创造的这个原子弹的发生。 Dan terhadap peristiwa ini ada seorang penulis buku yang mengatakan sebuah kalimat yang menarik. 当这个事情发生的时候，有一个写书的人，他讲了一个很吸引人的话。 Dia mengatakan bahwa bagian yang paling mengerikan dari foto ini bukanlah ledakannya. 他讲到这个不是说它爆炸的可怕， Tapi bagian yang paling mengerikan dari hal ini adalah ada orang-orang yang sangat cerdas, yang sangat terdidik. 可怕的就是说有一些聪明人、一些智慧人。 Orang-orang yang paling cerdas, paling terdidik yang pernah dihasilkan Amerika, 这是美国里面所产生的非常聪明、有智慧的人， yang secara sengaja dan begitu antusias untuk menciptakan sesuatu yang bisa mencelakai banyak orang. 他们故意，并且他们很积极的来创造一些可以伤害人类的发明， Yang memberikan diri mereka secara sukarela untuk tujuan-tujuan yang sangat jahat. 好叫他们甘心情愿的为着他们非常可怕、非常坏的这个目的。 Ketika membaca kalimat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya berpikir bahwa memang mengerikan sekali manusia berdosa itu. 当我看到这个此句的话，我想到正是一些罪人是非常的可怕。 Manusia bisa secara sadar, secara sengaja, sukarela dan antusias untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk tujuan yang jahat.
人可以很介恶的，并且他很故意的去做这些坏事，为了要这个伤害人类。 Manusia bisa secara sengaja melakukan tujuan yang tidak benar melalui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. 人类可以很故意的来做了伤害人类的事，借助上帝赐给他们的聪明智慧。 Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita, kita pernah jadi korban perilaku jahat manusia seperti itu. 弟兄姐妹们，可能曾经我们被这些不好的人伤害到我们。 Atau mungkin Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan dalam kehidupan saya, sangat mungkin juga saya melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. 我想到我自己，可能我自己也是有无故的伤害到别人。 Dan celakanya memang secara sengaja kita, saya setidaknya, bisa pada waktu itu di masa-masa tertentu dalam hidup saya sengaja melakukan yang jahat lewat apa yang Tuhan kasih ke saya. 很祸在的就是，当我伤害别人的时候，我是用神给我的恩赐，给我的这个力量、聪明。 Sungguh benar apa yang Alkitab katakan bagi kita Bapak Ibu, bahwa tanpa anugerah Allah, sungguh benar kita berjalan menuju kesusahan dan maut saja. 在圣经里面讲到，正是若是没有主，我们是走向灭亡，走向很痛苦的道路。 Bagi saya apa yang terjadi, yang ada yang kita lihat di layar Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa memang itulah tujuan kemana kita akan pergi kalau kita tidak ada penyelamat. 若是你看了这个图案的时候，你会想到，若是我们没有救主的话，那么我们要往哪里去呢？ Kalau kita terus hidup jauh dari Tuhan, 若是我们远离了上帝， kalau kita terus hidup memusuhi Tuhan, 我们就是很仇敌我们的上帝。 kalau manusia di dunia ini tidak mau tunduk pada Tuhan. 若是世界上的人不要降服于主， Tapi tentu kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukanlah Tuhan yang mengabaikan kita. 当然我们要感谢主，我们的神不是忽略我们的神。 Bersyukur bahwa dalam anugerah Allah, Bapa mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. 我们的上帝充满了恩典，他差派他的爱子来到这个世界上，为了拯救我们。 Dan dengan jelas bahwa Yesus mengatakan kepada kita di ayat tadi bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. 很清楚的，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。” Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. 若不借着我，没有一个人可以到父那里去。 Lewat perkataan ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah sang jalan, Bapak Ibu. 借着此话，耶稣要告诉我们，上帝告诉我，他就是道路。 Dia bukan sekedar penunjuk jalan. 他不单单是一个指示路的人。 Yesus tidak berkata, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. 耶稣没有说我要指示你的道路。 Tetapi Yesus berkata, aku adalah jalan. 耶稣说：“我就是道路。” Dan ini jelas berbeda dengan apa yang dikatakan oleh banyak pendiri agama atau filsuf di dunia ini. 很多哲学家、很多建立的教主，他们所说的。 Banyak pendiri agama, banyak pemikir yang ada di dunia ini datang dan menunjuk kepada sebuah jalan keselamatan yang harus diikuti oleh pengikutnya. 很多这个教主，他们教导他们的信徒，就是他们所教的是什么，他们的信徒们要相信他所做的一切。 Tapi Yesus berbeda. 但是耶稣不同， Dia adalah jalan satu-satunya yang memungkinkan kita kembali kepada Bapa. 他是唯一的道路，叫我们可以回到我们的天父那里去。 Sebagai jalan, Yesus menghancurkan tembok dosa yang memisahkan kita dari Allah. 成为一个道路，我们的耶稣他粉碎了，使到我们这个隔绝我们的墙。 Yesus menjalani jalan kehidupan, penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan untuk supaya kita bisa mengikuti Dia. 他受难受苦，被钉在十字架上，借着他的复活，好叫我们每一个人可以跟随他。 Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia berdosa kita tidak diminta untuk merintis jalan sendiri. 我们感谢主的恩典，神不要我们开道路，自己开路。 Kita tidak dibiarkan untuk berjuang sendiri untuk bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita. 神不叫我们自己去找那个路，做一些好事。 Kita diundang oleh Tuhan Yesus menapaki jalan yang sudah Dia buat, 神邀请我们走在他已经做好的道 yang 路上 sudah 面， Dia sediakan bagi kita, 他为我们预备的道路， yang sudah Dia selesaikan.
已经完成了。 Kita tidak lagi berjalan menuju maut, Bapak Ibu. 我们不再往灭亡里面方向走。 Lewat karya Kristus itu, Bapak Ibu sekalian, bom tadi itu bukan akhir hidup kita. 借着神的借助，那个原子弹不是我们的末日。 Berbagai kengerian yang diciptakan oleh manusia itu bukan final. 好多可怕人类所创造的，不是一个终结。 Tetapi di dalam Kristus dan melalui Kristus kita bisa ada akses kepada Bapa. 但是借着基督，借着基督，我们有途径、有路径可以到我们的天父那里去。 Kita bisa punya pengharapan bahwa tidak selamanya manusia itu akan memusuhi Tuhan. 我们有盼望，我们的人，我不是始终就是永远跟神对敌的。 Dalam anugerah keselamatan Allah bisa merubah hati kita. 有神的恩典，在救恩的恩典可以改变我们每个人的心。 Dalam karya Roh Kudusnya Allah bisa melembutkan hati kita untuk bisa menapaki jalan kebenaran. 他的借助在圣灵可以改变我们每一个人走在他的真理里面。 Dan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan menuju Bapa karena Dia adalah kebenaran. 耶稣说，他可以带领，他是道路，带领你们进到天国那边去，因为他是真理， Dia adalah firman yang menjadi manusia. 他只是道成肉身的人。 Yesus tidak datang dan mengajar sekedar fakta-fakta moral. 耶稣不是来到这里给你看得到的一些的真迹而已。 Yesus tidak datang hanya untuk sekedar membagikan informasi dari surga. 耶稣来到这里不是说告诉你天国的信息， Yesus adalah kebenaran itu sendiri. 耶稣就是那个真理， Dia adalah wujud nyata dari Allah yang tidak kelihatan. 他是来表现了那看不见、没有形象的上帝。 Dia adalah firman yang menjadi manusia. 他是道来到世界，成为了人子。 Dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他就是那个道成为了人子。 Dan segala sesuatu yang Yesus katakan, segala sesuatu yang Yesus lakukan itu adalah cerminan sempurna dari hati Bapa kita di 所以 surga. 耶稣所说的每一句话，所以耶稣所做的每一件事，就是表彰了上帝天赋。 Di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan, Bapak Ibu. 在充满欺骗的世界上， Di tengah dunia yang penuh dengan dosa. 充满了这个罪恶， Di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. 充满了一些使人迷惘的。 Yesus hadir sebagai standar yang paling tinggi 耶稣立领在一个最高的条件里面， tentang apa yang benar dan apa yang harus diikuti. 关于那个是真的，那个是我们应该所学习的，来跟随的。 Percaya kepada Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup itu harusnya berarti membuat kita melangkah keluar dari kegelapan. 相信耶稣是道路、真理、生命，就是叫我们能够跨上一步，走到得救的道路。 Kita belajar hidup di dalam kebenaran Allah, melakukan kebenaran Allah. 我们学习在主的真理里面，并且我们可以做出行出这个真理来。 Kita belajar bukan hidup untuk tujuan-tujuan yang jahat, 我们或者不是为着我们一些不好的想法， tapi tujuan-tujuan yang memuliakan Allah. 但是一些的目的就是为了要荣耀我们的上帝。 Dan Yesus adalah sang hidup. 耶稣就是真理， Dia bukan sekedar pemberi kehidupan yang lebih baik, 是生命，不是单单给你生命而已。 tetapi Yesus adalah sumber kehidupan itu. 耶稣就是生命的泉源。 Keterpisahan kita dari Allah bukan sekedar membuat kita tersesat, Bapak Ibu sekalian. 我们跟神隔绝了，不是依着我们迷路了。 Keterpisahan kita dari Allah membuat kita mati secara rohani. 跟神隔绝就是叫我们在灵里面死了。 Sebagai kehidupan, Yesus adalah sang pencipta yang memiliki sumber kehidupan dalam dirinya sendiri. 想到生命，耶稣是那创造主，因为他就是生命的泉源。 Dia adalah penakluk maut. 他是已经战胜了死亡的， Dia mengalahkan musuh terbesar manusia yaitu kematian. 他已经战败了人类的大敌人，就是那个死亡。 Dan dia memberikan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. 他给予所有相信他的人永生。 Seorang penafsir Alkitab menyimpulkan perkataan Yesus ini dengan sangat baik. 有一句结论，这些词句的人写得非常的美。
Yesus itu meruntuhkan tembok yang memisahkan umat manusia dari Tuhan. 耶稣摧毁了那使人跟耶稣隔绝的墙。 Yesus membongkar kepalsuan yang merusak hubungan manusia dengan kebenaran dengan Tuhan. 耶稣拆毁了那个假面具，来隔绝神跟人的关系。 Dan Yesus mengalahkan musuh terakhir serta terbesar umat manusia, yaitu maut. 耶稣他已经揭开了那个最丑陋、那个灭亡的面具。 Yesus adalah totalitas keutuhan dari apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Tuhan. 耶稣就是他做了一些全能的，是上帝所要做的，他进行做了。 Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan dia membawa pengharapan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. 他就是道路、真理、生命，他带给我们每一个人盼望。 Karena karya keselamatan Yesus di dalam dan melalui Yesus kita bisa mengalami keselamatan. 借着耶稣的借助，我们可以经历到这个救恩， Kita bisa tidak lagi diperhamba oleh dosa. 我们可以不成为罪的奴仆了， Kita bisa tidak lagi takut akan maut. 不再惧怕那个灭亡了， Kita bisa tidak lagi takut akan kekacauan yang ada di dunia ini. 不再惧怕世界的混乱， Sebab kita tahu Yesus bekerja di dunia ini. 因为我们知道耶稣在这个世界上 Dia 做工。 Dia akan menolong kita, menguatkan kita, dan mengubahkan hati 他会 banyak 帮 orang. 助我们，怜悯我们，改变我们， Sehingga kita bisa mengalami kebenaran Tuhan. 以致我们可以经历到Sehingga- 耶稣， Sehingga kita bisa juga mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. 我们可以在我们生命里面拿一个很正确的决定。 Tentu Bapak Ibu sekalian, respons pertama yang harus muncul dalam diri kita adalah kita harus bersyukur. 当然，我们第一个的反应回应就是第一就是要感恩， Karena lewat kehadiran Yesus, lewat karya keselamatan Yesus, keselamatan itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. 但是就是因着耶稣的莅临，耶稣所赐给我们的恩典，这个救恩不是远远的离开了我们， Keselamatan itu dianugerahkan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan. 救恩白白的赐给我们，当我们接受了他， Dan Dia memberikan jalan itu kepada kita. 他给我们这个道路， Dia memberikan akses kepada kita, akses kepada Bapa. 他给我们这个途径，可以到天上去，接到天父那边来去。 Sehingga kita bukan lagi memusuhi Allah. 我们不再是跟上帝仇敌的， Kita bisa mengasihi Allah. 我们可以来爱我们的主， Kita itu diampuni oleh Allah. 我们被神饶恕了， Dan kita dilindungi dan dipimpin terus oleh Allah. 我们的神保护我们，他带领我们。 Dan ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, 当耶稣说我是道路、真理、生命的时候， sejatinya Yesus bukan cuma mau menganugerahkan kepada kita keselamatan, 耶稣不单单是要给我们恩典这个救恩而已， tetapi Yesus juga mau menunjukkan kepada kita cara hidup, Bapak Ibu. 耶稣要告诉我们你要怎么样来生活， Cara hidup seperti Yesus hidup. 好像是与基督一样， Cara hidup yang tunduk kepada kebenaran. 要降服于真理， Cara hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. 要一来一向耶稣基督， Dan cara hidup yang menyerahkan kehidupan kita secara utuh kepada 要把 Tuhan. 全人来献上给上帝。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus di masa Yesus hidup dan menawarkan cara itu, 当耶稣还活的时候，来介绍这些救恩的时候， tidak banyak atau tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit orang yang tidak suka jalan itu. 不少人不喜欢这个道路。 Mungkin ketika mendengar keselamatan, iya, saya suka keselamatan. 讲到救恩，是的，我很喜欢救恩。 Ketika dikatakan bahwa ada berkat, saya suka berkat. 讲到有祝福，我很喜欢这个祝福。 Ketika mungkin kita juga tahu bahwa percaya kepada Yesus itu surga, saya suka surga. 讲到相信耶稣是天堂，哦，我好喜欢天堂。 Tetapi mungkin ketika Yesus mengatakan, yuk ikut aku. 当耶稣说来跟从我吧， Yuk lakukan kebenaran. 你做真理， Yuk berjalan menuju kehidupan. 来朝向生命的方向来 Yuk 走， semakin serupa dengan Yesus. 更像是与耶稣基督。 Mungkin kita akan berhenti sebentar dan mengatakan, tunggu 可能 dulu. 我们会停一下，想到还带回。
Dan itulah yang dialami dan dilakukan oleh beberapa orang di zaman Yesus hidup. 就是这些事情，就是给几个人在耶稣里面获救的时候所做的事。 Di Yohanes 6 ayat yang ke-66 Bapak Ibu. 约翰福音里面所讲到的， Di situ dikisahkan ketika Yesus mengajar dan mengatakan bahwa akulah roti hidup. 当那个地方耶稣讲到我就是生命的粮， Dan Yesus mengatakan bahwa menuntut penyerahan diri total kepada Yesus sebagai Mesias itu 耶稣说你们每一个人要完全的交托来认识这位弥赛亚。 banyak murid yang tidak lagi mengikuti dia. 很多门徒不要再跟随耶稣了。 Sebelumnya pengikutnya banyak. 当初的时候我们可以看到好多的人跟随他。 Ketika Yesus memberikan mujizat, memberi makan ribuan orang, banyak orang kagum akan kehebatannya. 当耶稣行神迹给千人吃饱的时候，他们非常的惊讶看到耶稣， Banyak orang yang senang dengan berkat yang Yesus bawa. 看这些人很高兴看到上帝的这么大的祝福。 Tetapi kemudian ketika Yesus mengajar dan menuntut totalitas kita mengikuti dia, 当耶稣教导的时候，要每一个人完全的摆上的时候， dikatakan banyak murid-murid yang merasa pengajarannya begitu keras, 讲到有好多人是感到 Begitu- 耶稣的教导是如此的刚硬， begitu sulit dimengerti, 很不容易明白， dan mereka memutuskan untuk pergi dan tidak ikut Yesus lagi. 他们决定离开，不要再跟随耶稣了。 Bapak Ibu sekalian, hal ini mengajak saya untuk berpikir sejenak. 弟兄姐妹们，这件事情好像我在那边想了一个时候， Mungkin hari ini kita tidak secara terang-terangan berkata saya berhenti jadi Kristen. 可能今天我们不是说很清楚明白的说，我们停止不要再做基督徒了。 Saya tetap bersyukur karena keselamatan dianugerahkan kepada saya dan saya memiliki kehidupan yang kekal itu. 我感谢主，因为神是给我的救恩，我拥有了那永恒的生命。 Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mungkin kita sering mengundurkan diri secara perlahan saat perintah Yesus terasa terlalu berat. 当我们听到耶稣的警告，耶稣的命令是好像很重的话，我们慢慢的退了一步。 Saat kita diminta mengampuni orang yang sudah jahat sama kita. 当神要求我们饶恕那些已经做不好的事的人，对我们的人， Terasa terlalu berat. 感觉到好沉重。 Saat saya atau kita diminta oleh Tuhan mengasihi musuh, 当神叫我们要爱仇敌的时候， terasa tidak mungkin dilakukan. 好像是不可能做到的事。 Saat kita harus berkorban banyak untuk pelayanan padahal kita sudah capek dengan pekerjaan di kantor kita. 当我们要摆上和侍奉上帝的启示，我们在我们的工作里面已经好累了， Sepertinya too much, terlalu banyak tuntutannya. 好像上帝的要求太多了。 Saat kita sebagai suami diminta untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gerejanya. 叫我们做丈夫的爱我们的妻子，好像上帝耶稣爱他的教会一样。 Aduh, mana mungkin saya cuci piring lagi? 那你可能我去洗盘碗， Mana mungkin saya membantu pekerjaan rumah istri saya lagi? 那你可能我去帮我的妻子 Saya 做 sudah- 着家务， Saya sudah capek dengan pekerjaan saya. 在我的工作里面我已经好累了。 Mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus. 可能在我们日常的生活跟随主， Kita senang dengan berita hidup yang kekal itu. 我们很喜欢听到那些消息，就是永远的救恩的消息。 Tapi mungkin kita mengundurkan diri untuk hal-hal tertentu karena kayaknya terlalu banyak permintaan Yesus ini. 我们听到某件的很多的条件，我们慢慢的退后了。我们想到耶稣的要求是十分太多了。 Ada peristiwa lain yang menarik perhatian saya ketika Yesus melayani di dunia ini. 当耶稣在这个世界上服侍的时候，有一件事情吸引了我。 Ada satu kisah ketika Yesus bicara tentang penderitaan yang Yesus akan terima. 当耶稣讲到他要受难的时候， Seorang muridnya yaitu Petrus 彼得他的门徒说， menarik Yesus 他说拉这个耶稣 dan menegurnya 他在那边劝耶稣， karena apa yang Yesus katakan itu. 因为耶稣所说的那些话， Bapak Ibu boleh kita bayangkan bersama. 我们可以想象到， Ini ada guru yang lagi ngajar, 这是有老师在教书的时候， yang kemudian muridnya itu menarik gurunya dan kemudian kamu salah gitu.
有一个学生说，那他的老师说你讲错了。 Sebagai seorang murid, Petrus merasa lebih tahu dari Yesus. 成为一个学生的这个彼得，他感到他比耶稣还要知道。 Yesus bicara tentang penderitaan, Bapak Ibu 耶 sekalian. 稣讲到他的受难， Sementara di pikiran Petrus itu Yesus harusnya bicara kemenangan. 在这彼得的头脑里面讲到，耶稣应该说他得胜的事。 Dan kisah ini juga membawa saya berpikir lebih lanjut, Bapak Ibu 这个 sekalian. 故事使我更加的深刻的思想， Mungkin kita juga pernah melakukan hal yang sama. 可能我们也做过同样的事。 Kita merasa pengajaran Yesus itu nggak masuk akal. 我们想象到耶稣所做的一切，所教的不合逻辑， Tetap melayani saat disalah mengerti, nggak masuk akal. 一直在那边服侍，虽然还是好像看起来是不合逻辑一样。 Tetap setia di satu gereja walaupun menghadapi berbagai kekurangan. 中心在一个教会，虽然那个教会里面一些缺乏了一些东西， Tetap berkarya di gereja yang Tuhan percayakan. 始终在这个教会里面来服侍，有作为是耶稣所交托的。 Di tengah begitu banyak pergumulan, 在这么多的挣扎当中， kayaknya enggak deh. 好像是不， Tetap extra mile, tetap melakukan yang lebih saat dikhianati. 更加要做一些悖逆的话、叛逆的话。 Dan mungkin kita seperti Petrus mengatakan bahwa nggak mungkin. 我们好像是像彼得一样说不可能的。 Dan mungkin kita secara tidak langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan caramu salah. 可能我们不直接的说，主啊，你的方法错了， Caramu nggak relevan di dunia kerja. 不适合现在我们工作的场所。 Harusnya begini, kita yang ngajarin Tuhan jadinya. 我们好像是教导上帝一样，你应该这样这样。 Pada saat itulah mungkin kita sedang menolak kebenaran Kristus. 就在那个时候，我们好像是拒绝了上帝的真理， Karena kita punya kebenaran versi kita sendiri. 因为我们有我们自己想法里面的真理。 Atau satu kisah lagi, yaitu tentang imam besar Kayafas. 还有另外一个故事就是大祭司盖亚法， Ini kisah di mana Yesus itu diadili, Bapak Ibu. 就是可以看到耶稣被审问的时候， Kisah di mana seorang pimpinan agama orang-orang Yahudi itu menuduh Yesus menghujat Allah. 犹太人的这个先知犹太人的来质问，讲到耶稣所做的错事。 Padahal Bapak Ibu sekalian, Yesus itu sudah mengkoreksi pandangan Kayafas yang salah. 其实耶稣已经纠正了盖亚法的错误。 Kayafas hanya berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias biasa, pembebas orang Israel biasa. 盖亚法只是想到耶稣是普通的释放以色列的弥赛亚而已。 Dan Yesus mau mengkoreksi pandangan dia. 耶稣要纠正他的看法。 Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. 耶稣要告诉他，他就是上帝，他就是神， Dia adalah pribadi yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 他是一个另外的一个位格，要坐在耶稣的左右。 Dia satu hari nanti dia akan kembali datang untuk yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. 第二次再来审判这个世界， Tapi Kayafas nggak mau dengar. 但是盖亚法他不要听， Kayafas tidak mau dikoreksi. 他不要被上帝被耶稣所纠正， Dan akhirnya dia tetap menuduh Yesus itu menghujat Allah. 他还是说了一些健忘的话。 Padahal Bapak Ibu sekalian, mungkin Kayafas itu sedang ketakutan karena Yesus mengkoreksi ambisi politik dan kenyamanannya. 其实可能盖亚法他感到很害怕，因为耶稣他纠正了他的错误。 Kalau dia mengiyakan Yesus, 就是他说是的话， kalau dia percaya kepada Yesus 就 sebagai 是 Tuhan 他 dan 相 Juru 信 Selamatnya, 耶稣他是他的救主， resikonya dia dilepas dari jabatan. 那么他的后果，他将不再成为大祭司了。 Dan dia sepertinya tidak mau status quo kenyamanan apa yang dimilikinya saat itu hilang. 他不要失去他当时很崇高的地位。 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah juga yang bisa terjadi dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，这些事情会在我们的生命里面所发生的。 Kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. 我们不要离开我们的宿舍区， Meskipun kita tahu itu salah. 虽然我们知道这是错的， Meskipun kita tahu itu dosa. 虽然我们知道这是罪， Kita tetap mau ada di dalam itu. 我们始终要在它里面。
karena itu status quo kita, karena itu kenyamanan kita, dan Ini kita naga tidak se- mau diganggu. 我们的宿舍区，我们不要被人打扰了。 Kita tahu suap itu salah. 我们知道贿赂是不对的， Kita tahu selingkuh itu menghancurkan misalkan. 我们知道这些外遇是可以粉碎我们的家庭的， Kita tahu kerja gila-gilaan sampai meninggalkan, mengabaikan keluarga itu salah. 我们知道拼命的做工，忽略了家庭是做错的。 Kita dengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang menegur kita. 我们听了来看了，来说我们教导我们的这个上帝的话， Tapi kita nggak mau berubah. 这问我们的圣经，但是我们不要改变。 Kita menyebut kebenaran Tuhan itu sebagai beban karena kita tidak mau kehilangan kenikmatan. 我们讲到这些的真理，是一个重担，担负好像我们不要背负一样。 Bapak Ibu sekalian, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya dibawa Tuhan untuk menyadari satu hal, Bapak Ibu. 当思想这个上帝的话的时候，主带领我到一个地方， Saya sangat suka dengan ide bahwa saya diselamatkan karena anugerah. 我很感恩，因为这个思想就是说我得救是因着恩典。 Saya sangat suka dengan pengetahuan bahwa saya dosanya diampuni dan jalan saya kepada Bapa itu tidak lagi dihalangi oleh dosa. 我很知道我的罪被赦了，我的道路没有拦阻了。 Tapi seringkali saya tidak suka kalau saat saya disuruh ikut Tuhan, lakukan apa yang susah. 但是多次我不喜欢，当耶稣叫我做一些难事的时候， Dan mungkin itu juga kita alami. 可能我们也经历过如此的事。 Seringkali kita tidak suka dengan jalan yang Yesus tunjukkan. 多次我们不喜欢耶稣所指定的道路， Kita tetap memilih jalan yang lebih baik menurut versi kita 我 masing-masing. 们照着我们所要的来行我们所要的。 Padahal Bapak Ibu, 其实 Yesus itu mengatakan seperti ini. 耶稣说 Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, 我这是在这里告诉我们，就是一些相信我的， ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. 信我的人也要做，并且要做得更大。 Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar 我所 daripada 做的 itu. 事，并且要做的比这个事更大。 Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, 当我们相信耶稣的时候， Yesus mau kita itu melakukan pekerjaannya di dunia ini. 耶稣要我们在这个世上做他的事， Yesus itu mau supaya kita melakukan hal-hal yang sama. 耶稣要我们同样做耶稣所做的事， Yesus mau supaya kita jadi rekan sekerja Allah. 叫我们跟耶稣同工。 Dan bahkan Yesus mengatakan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. 耶稣说，我们还可以做比耶稣更大的事。 Tentu lebih besar ini bukan karena kita lebih hebat dari Yesus. 当然不是说更大，是我们比耶稣更加本事。 Tapi kita sudah bisa bersaksi dengan lantang hari ini, Yesus yang saya kenal adalah Yesus yang menang atas maut. 今天我们可以很勇敢的见证，我们所相信的耶稣是战胜死亡的人。 Kita tidak cuma bisa bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit itu. 我们不单单不只是来见证那个复活的主， Tapi kuasa kebangkitan Yesus itu ada dalam diri kita. 复活得胜的力量有在我们里头， Sehingga kita bisa dengan kuasa Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 以至于凭着耶稣所给我们的能力，我们可以做耶稣的工作。 Sehingga kita sungguh memakai hidup kita ini menjadi dampak bagi banyak orang, 我 Bapak 们 Ibu sekalian. 借着我们的生命，成为别人的这个依靠、 Orang 的 yang 帮助。 percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup 相信耶稣是道路、真理、生命的人， adalah seorang yang seharusnya bersyukur, berubah, dan berkarya bagi Tuhan. 是应该一个人要感恩、要改变，来对神的工作有作为的人。 Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian inilah yang terjadi dalam seorang yang bernama John Newton. 我想到这件事情，这个事就是在约翰牛顿所知道的事。 Menarik sekali kisah hidupnya ini Bapak Ibu. 他的生活，他一生的生活是非常的吸引人。 Di salah satu bukunya dia mengatakan seperti ini. 在一本书里面，他记载， Aku sanggup melakukan kejahatan apapun katanya.
我可以做一切的恶事。 Aku sama sekali tidak memiliki rasa takut kepada Allah di mataku. 我从来在我的眼内没有所惧怕上帝的事。 Dan seingatku, aku tidak memiliki kepekaan nurani sedikit pun, katanya. 我知道的，在我的心里面没有一点点的敏感，对于我的罪。 Di masa lalunya, John Newton itu adalah pelaut yang kasar. 起初这个约翰牛顿是一个水手， Dia sering memberontak. 他时常就反抗， Dia sering ejek teman-temannya yang beragama Kristen. 他时常讥笑那个基督徒的朋友。 Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika satu hari tiba-tiba dia itu diperhadapkan dengan badai yang sangat besar. 但是有一天，当他见到有大暴风雨的时候， Dan kemudian dia berusaha selama berjam-jam itu mengeluarkan air dari kapalnya. 他用很长的时间把船里面的水倒出去的时候， Tetap kayaknya nggak memungkinkan. 好像是不可能的。 Dan kemudian dia dalam keputusasaan itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan belas kasihanilah aku. 在他绝望里面，他说：“神啊，求你怜悯我吧。” Singkat cerita, pengalaman itu Bapak Ibu sekalian membuat dia akhirnya pelan-pelan berubah. 借着如此的经历，他慢慢的改变了。 Dia kemudian Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, dia menjadi pelan-pelan berubah dari orang yang terlibat jual beli budak pada waktu itu. 当初他是买卖这个奴隶的人， Jual beli manusia pada waktu itu. 就是卖人成为奴隶。 Dia berubah menjadi orang yang juga memperjuangkan supaya tidak ada lagi jual beli manusia pada waktu itu. 他在那边奋斗，直到世界上再没有买卖人成为奴隶的。 Dia berubah menjadi orang yang melayani Tuhan bahkan. 他成为一个服侍上帝的人， Dia menjadi hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kepada banyak orang. 成为一个传福音的神的仆人。 Dan saya tertarik sekali dengan perkataan ini. 对他的话，我感到非常的被吸引。 Seorang yang sangat jahat seperti ini 如此坏的人， tidak hanya diampuni dan dibebaskan dari hukuman maut, 不单单得到赦免，还有释放他从这个罪恶里面， tetapi dipelihara untuk mendapatkan kehormatan memberitakan Injil Tuhan. 被保守保护，来给他很尊贵的身份传福音， Ini sungguh luar biasa. 非常的不寻常。 Bapak Ibu sekalian, perubahan hidup dari John Newton ini menunjukkan kepada kita satu kebenaran penting. 约翰牛顿的改变给我们一件事，非常的重要。 Ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, 当一个人认识了耶稣是道路、真理、生命的时候， dia pasti tidak berhenti pada rasa syukur. 他不是单单他感恩， Dia pasti berubah dan berkarya. 他必定改变，必定有作为。 Jika kita percaya pada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu, 就是我们认识了那位真道路、真理、生命的主， kita patut bersyukur karena kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. 我们应该感恩，因为我们得到了那个救恩。 Kita patut bersyukur karena kita dapat mengakses Allah sekarang. 当然，我们更加感恩，我们有这个途径到天国， Kita bisa berdoa, 我们可以祷告， kita bisa merasakan penyertaan Allah yang nyata. 我们可以看到很明显的上帝的同在。 Tetapi Bapak Ibu, 但是， seharusnya kita tidak berhenti pada rasa syukur. 我们不应该单单停顿在那个感恩， Seharusnya kita mulai berkomitmen untuk hidup dalam jalan Tuhan. 我们开始为生，要活在耶稣的道路中， Hidup menghadirkan kebenaran Tuhan. 来好叫耶稣的真理能够到临。 Dengan demikianlah hidup kita bisa terarah. 意思我们的生命有方向， Bukan pada tujuan yang jahat yang mencelakai orang 不 lain. 是来伤害别人不好的。 Tapi pada tujuan yang memuliakan dan menyaksikan Kristus secara nyata. 目的就是要荣耀神，给人家这个盼望。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿主帮助我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告。